Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika sampai saat kematian di kalangan kamu tersebut, lalu semua mulut-mulut ini akan sebut, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali balik untuk hidup. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku kalau boleh aku nak buat balik amalan-amalan salih yang apa yang telah aku tinggalkan sebelum daripada ini. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tak akan berlaku. Itu hanya mulut yang kamu sebut saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan masa kamu sedang berjalan kepada masa yang disebut dengan barzakh. Sampailah kamu dibangkitkan balik nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Yang dihormati Ustaz Yusaini Yahya, yang dihormati Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz moderator dan para alim ulama, para asatizah, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita bercakap ni, kereta Toyota Corolla KT 1869 kemudian hilang RK6488 minta diubah segera, ada menghalang kenderaan untuk masuk. Jemaah sekalian, sebentar tadi kita telah dengar apa yang telah disebut oleh Ustaz Abdullah sebentar tadi tentang mengenai kita berada pada akhir zaman. Tanda akhir zamannya berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya'ti 'alan nasu zamanun, akan datang satu zaman di kalangan umat aku nanti, la yabqa minal islam illa ismu, tak kekal Islam pada seseorang kecuali hanya pada nama saja. Wala minal Quran illa darsu, yang ada daripada Al-Quran tak lain kamu sibuk nak belajar tentang, kamu nak belajar tentang Al-Quran tapi kamu tak ambil iktibar daripada Quran itu. Kamu sibuk belajar mak idgham dia dipanggil, tapi kamu tak ambil manfaat daripada apa yang terdapat di dalamnya. Kemudian yu'amiruna masajidahum, masjid-masjid banyak Rasulullah sebut, wahya kharab an zikrillah, tapi sunyi daripada mengasihi Allah. Waktu tersebut asyarru zalikaz zaman al-ulama'uhum, seburuk-buruk makhluk di akhir zaman nanti ialah ulama-ulama di kalangan mereka. Minhum tukhrajul fitnah wa ilaihim ta'ud, daripada dia datangnya fitnah dan kepada dia juga akan dikembalikan balik fitnah tersebut. Para hadirin yang dirahmati sekalian, bila sebut saja tentang mengenai akhir zaman ini, kenapa kita sebut tentang mengenai akhir zaman ini? Jawabnya kerana kita hidup dalam keadaan yang di kalangan kita ni mula hilang matlamat dalam hidup. Mula tak tahu arah sebenarnya yang sepatutnya kita tuju. Memandangkan dunia yang kita berada sekarang ni, lagi akhir zaman, lagi teruknya manusia, lagi kuranglah amal soleh dan lagi kuranglah orang soleh yang ada. Ini hakikat yang kita kena akui. Bila semakin hujung zaman, makin buruklah manusia dan semakin teranglah orang menentang Islam. Ni kaedah dalam kehidupan.
Demikian juga dengan kita. Kita ni bila semakin panjang usia kita, semakin lama kita hidup, lagilah kita ni merasa dalam keadaan yang nak cuba lawan perintah Allah. Ni kebanyakan manusia demikian. Bila panjang umur, kalau tidak dipandu dengan agama, lagi panjang umur, lagi tak sedar diri. Lagi panjang umur, lagi tak sedar diri. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang dia panjang umurnya, makin panjang umurnya, semakin dia cantik amalan dia. Seburuk-buruk manusia orang yang hidup dia panjang umur, tapi lagi panjang umur, lagi buruk amalan dia. Na'udzubillah min dzalik. Setelah kita ni, dikala mana datang fitnah yang disebut sebentar tadi, yang disebut oleh Ustaz Abdullah sebentar tadi, kita diajar supaya baca sepotong doa. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar supaya kita baca. Allahumma in kana al-hayatu khairan li. Ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk saya, ya Allah. Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li. Ya Allah, tolong hidupkanlah saya ini, ya Allah, kalau kehidupan ini baik untuk saya, ya Allah. Wa tawaffani, ya Allah, tolong matikanlah saya, ya Allah. In kana al-mauta khairan li. Kalau sekiranya kematian itu jauh lebih baik daripada kehidupan ini, ya Allah. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar baca doa. Kalau kamu sampai di saat mana zaman fitnah, zaman fitnah yang dahsyat yang digambarkan sebentar tadi, sebut doa ini. Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya, ya Allah, kalau sekiranya kehidupan ini baik untuk saya, ya Allah. Wa tawaffani, mati-matikanlah saya, ya Allah. In kana al-mauta khairan li. Kalau sekiranya kematian itu jauh lebih baik daripada saya hidup, ya Allah. Kenapa dia, para hadirin sekalian? Kerana hidup kita ini Allah tak jadikan hidup untuk dunia semata-mata. Yang ni kita kena sentiasa tanam dalam pemikiran kita, dalam jasad kita, bahawa hidup ini jangan fikir untuk hidup dunia. Dunia ni bukannya yang dinamakan dengan matlamat hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita banyak kali. Sebut dalam kata-kata kita, Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, saya tak nak hidup kecuali kehidupan yang paling bernilai dalam hidup saya, hidup di akhirat nanti, ya Allah. Hidup yang di akhirat ni satu tanaman yang mesti kita ajar dalam jiwa kita. Aku bukan nak hidup untuk dunia. Kenapa dia dunia ni? Kalaupun kita tak sebut untuk hidup di dunia, memang kita dah hidup di dunia. Kita dah hidup pun di dunia. Tapi yang pentingnya, kita takut kita terlepas di akhirat nanti. Terlepas di akhirat ni, ramai di kalangan kita yang terlepas. Punca apa terlepas? Kerana hanyut dengan dunia. Hidup di atas dunia ni hanyut. Hanyut dia dalam hidup. Tak sedar. Tahu-tahu umur kita dah 20 tahun. Tak sedar. Sedar-sedar dalam hidup kita usia 40 tahun. Tak sedar. Hanyut kita ni. Tahu-tahu kita kena pencin. Kadang-kadang tak sedar. Sedar-sedar kita mati. Sekejap tadi kan, kita dengar berita bahawa ketua polis Kelantan meninggal dunia. Dia panggil. Sekejap kita, ketua polis pun meninggal dunia juga, kita sebut. Patutnya ketua polis ni tak meninggal dunia lah, kita sebut. Tapi tak. Hidup ni kita rasa terkejut kan. Saya biasa sebut, kita rasa terkejut dengan orang meninggal dunia. Dia yang meninggal lagi terkejut. Yang meninggal tu jauh lebih terkejut. Allah, mati aku. Tengah-tengah tak buat persiapan, misal contohnya. Dalam hidup kita ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aksiru hazimul lazzat. Perbanyakkan kamu sebut satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan. Bila sebut saja begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus. Apa dia benda yang boleh menghancurkan kelazatan dalam hidup? Zikrul maut, sebut tentang mati, kata Rasulullah. Bila kita sebut tentang mati, dia menjadi brek kepada kelajuan kehidupan. Daripada lajunya hidup kita ni, tengah-tengah kita rasa seronok dengan hidup di atas dunia,
teringat tentang mati, berhenti terus. Kita tengah makan. Tengah-tengah makan. Kita tengah makan, kawan kita bagi tahu. Ada orang meninggal dunia lah. Kawan kita meninggal dunia. Meninggal. Kita tengah makan, selera kita pun hilang. Lepas tu kawan kita sebut pula, dia meninggal dunia sama je usia dengan kita. Iya, lagi hilang selera dia panggil. Kemudian tengah pula, kita tanya pula, dia meninggal dunia macam mana? Dia meninggal dunia tengah makan macam kita makan. Lagi hilang selera makan. Nak sebutnya, kita ni, bila sebut tentang mati, dia akan hilang. Daripada lajunya perjalanan hidup, dia akan hilang kelajuan itu. Para hadirin sekalian cuba bayang, para hadirin sekalian dekat nak tidur, para hadirin sekalian teringat pada mati. Saya 2-3 malam ni, kerap kali saya dekat nak tidur, saya cuba membayangkan saat nak mati. Saat yang saya terdengar ayat Al-Quran Karim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, cerita tentang orang yang masuk dalam kubur. Bila baca surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا." Ayat ni Allah cerita tentang wahai Muhammad, kamu tolong bagi tahu sikit pada orang yang mati tu, yang nak mati tu. Nak tak kalau aku bagi tahu pada kamu, orang yang masuk dalam kubur, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan masuk dalam kubur, ataupun saya bayang, kita masuk dalam kubur, tengok-tengok tak ada amalan. Tak ada amalan. Macam kita turun, katakanlah kita ni turun kapal terbang di Korea Utara, senang kita ni. Kita turun kapal terbang di Korea Utara. Waktu tersebut, mayat John 6 tak sampai lagi ni. Kitanya turun kapal terbang, tengok-tengok beg duit tak ada. Luggage kita tak sampai. Barang kita tak ada. Benda tak tahu apa dia. Tahu pula orang Malaysia. Agak-agak macam mana? Kelam kabut kita. Kelam kabut. Kita turun kat Mekah, beg tak sampai pun kelam kabut. Kita balik ke Malaysia, beg tak sampai pun kelam kabut. Padahal kita dah balik dari Malaysia. Cuba bayangkan kita masuk dalam kubur, tiba-tiba tak ada amalan untuk menghadap depan Allah. Kosong amalan. Buat amalan. Allah sebut, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Kamu cerita sikit pada orang tu. Ada orang yang masuk kubur, tiba-tiba kosong amalan dia menghadap depan Allah. Kosong, tak ada apa-apa. Dia tak semayang. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka semayang, tapi semayang mereka tidak diterima di sisi Allah. Masuk dalam kubur, sesat. Sembahyang sesat. Tu belum lagi jadi Siti Kasim, senang kita ni. Belum lagi nak sebutnya sesat macam Siti Kasim sesat tersebut. Sebagaimana ayah dia yang sesat, Kasim Ahmad yang sesat. Nak sebutnya bagaimana sesat orang yang demikian. Kita ni yang masuk dalam kubur tiba-tiba sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia buat amalan, mereka sangka amalan itu terbaik amalan yang dilakukan di sisi Allah. Ingat ke yang terbaik tersebut? Tapi Allah kata punca apa dia? Punca sesatnya. Sesat kat mana? Kita semayang, tapi ekonomi kita ekonomi sesat. Sosial kita sosial sesat. Saya ulang banyak kali ni, sesat kat mana? Sesat kat 3 tempat. Biasa kita ni sesat kat 3 tempat ni. Tuan-tuan perhati betul-betul lah, orang kita yang mati sesat dalam 3 tempat ni. Yang pertama sesat pada pegangan. Silap pegang. Pahaman ni jadi sesat. Kat mana sesat? Tak percaya pada Islam. Tak percaya pada Islam ni, terang-terang orang kita tak percaya sekarang. Orang kita ni tak percaya pada Islam ni, bukannya sikit-sikit, terang-terang. Yang bawa RUU 355 ni Tok Guru, orang alim, karang kitab, ada masjid, mengajar sejak muda sampai tua sekarang ni. Orang yang alim. Yang lawan Tok Guru ni siapa dia? Yang lawan Tok Guru ni Siti Kasim. Masjid tak tahu ke mana. Rambut warna kuning, biru, hijau ada semua. Nak sebutnya yang lawan. Orang kita boleh pergi lagi dengan Siti Kasim. Boleh pergi lagi. Tak apa sesat dia panggil. Tu
masih belum lagi Dajjal datang. Kalau Dajjal datang lagi sesat. Pegangan sesat. Orang kita ni sesat kat mana? Sesat pegangan. Kat mana sesat? Ramai di kalangan kita, dia percaya bahawa Islam ni hanya untuk semayang puasa saja. Bila kita kata, marilah ikut ekonomi Islam. Tak boleh. Ekonomi Islam rugi disebut. Ramai mana orang kita tak percaya pada ekonomi Islam? Orang kita tak percaya pada politik Islam. Politik Islam. Ramai orang kita kata, dalam Islam ni ada politik ke? Politik suku, agama suku lah. Kita kata kalau politik suku, agama suku, maknanya masuk politik tak ada dosa pahala lah. Berada dalam politik, tak ada syurga neraka lah. Orang yang berada dalam politik. Tak. Allah ajar, dalam politik ada syurga, ada neraka. Tak kena gaya kamu masuk syurga, tak kena gaya kamu dihumban ke dalam neraka Allah. Ada orang sebut, ustaz-ustaz ni tak payah cerita lah politik. Habis tu kena siapa yang kena cerita? Politik. Kalau ustaz-ustaz tak cerita tentang politik, ustaz-ustaz kena cerita politik. Politik Islam. Kena ajar bagaimana Rasulullah berpolitik cara Islam. Kalau ustaz-ustaz tak berpolitik, tak faham politik, ustaz-ustaz akan dipolitikkan. Kena hantar ke Pulau Ketam selama itu. Kerana gara-gara politik lah ni. Kalau tidak kena, kalau sebut bukan Pulau Ketam je, Pulau Duyung, pulau banyak lagi pulau. Nak gambar. Kerana kita tak politik, orang politikkan kita. Islam ajar hidup ni, semua dalam Islam ni diajar. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada satu benda pun yang tidak diajar dalam Al-Quran. Allah ajar semua. Ekonomi Islam, sosial Islam, politik Islam. Kemudian apa dia lagi? Pemerintahan Islam, keluargaan Islam, muamalah Islam. Semuanya terlibat dengan Islam ini. Bila politik kita akan digoncangkan? Bila dekat nak mati para haniskan? Para haniskan akan digoncangkan bila dekat nak mati. Baca dalam hadis Rasulullah, orang ni akan terlibat dengan politik. Setiap di kalangan kita terlibat dengan politik. Dekat nak mati je, sama ada malaikat datang ataupun syaitan datang. Kebanyakan orang syaitan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dekat nak meninggal dunia, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Syaitan akan sebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Tengok, abah dahulu meninggal dunia dalam Yahudi. Kalau kamu nak suka selamat, kamu masuk Yahudi. Kamu jangan mengucap sekarang. Kita cuba juga nak mengucap. Dia datang menyamar menjadi arwah ayah ibu kita pula. Menyamar menjadi arwah ibu kita, dia goyang buah dada dia. Wahai anakku, matilah dalam Kristian. Susu inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Matilah kamu dalam Kristian. Dia sebut demikian. Tak percaya, cuba mati. Tak percaya. Nak sebut dekat-dekat nak mati nanti, datang gangguan ini. Gangguan ini datang. Gangguan datang. Di Malaysia dia tak sebut. Di Perlis dia tak sebut mati dalam Yahudi. Tak. Di Perlis ni dia tak sebut mati dalam Yahudi. Dia tak sebut mati dalam Kristian. Orang Perlis ni jauh dengan Yahudi, jauh dengan Kristian. Dia akan sebut apa dia? Dekat nak meninggal dunia je, dia datang, syaitan datang menyamar, matilah dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Matilah dalam Islam yang disebut dengan Islam hadari, misal contohnya. Matilah kamu dalam Islam demokrat. Matilah dalam pluralism agama. Matilah dalam Islam sekular. Dan matilah dalam Islam nasionalis, katanya mereka demikian. Ini gangguan. Dan yang ramai di kalangan kita yang meninggal dunia, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Hujung ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innamal a'mal bil khawatim. Setiap amalan ini berdasar pada penghujung dalam kehidupan seseorang. Kalau hujung kita ni kita terjaga, kita selamat, mati dalam keadaan yang beriman pada Allah. Satu, mulut kita tiap-tiap pagi Rasulullah ajar supaya kita sebut radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ni ulang. Kalau kita tak boleh sebut yang ni pun sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini mulut kita ni sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebut dan sebut. Kerana apa dia? Kerana goncangan keyakinan ini berlaku.
Ramai orang kita mati sesat dalam yang ni. Yang kedua, kematian kita ni yang sesat kat mana? Kat ibadah. Sesat dalam ibadah. Allahu Akbar. Saya nak pesan ramai sangat orang kita ni tak jaga ibadah. Lagi panjang usia kita, lagi tak jaga ibadah kita. Lagi cuai kita. Sembahyang kita cuba tanya orang-orang tua di kalangan kita. Berapa orang di kalangan kita lagi tua lagi khusyuk. Lagi tua lagi khusyuk. Kita lagi tua lagi tak ingat. Lagi tua lagi nak menyampah. Lagi tua lagi merasa marah. Kalau orang sembahyang panjang je, berdiri lama je, kita tak rasa nikmat. Kenapa kita sebut? Tak raih langsung orang-orang tua disebut. Tak jaga langsung orang tua. Patutnya, lagi tua, lagi kuat. Lagi istiqamah. Sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Abdullah sebentar tadi. Nak sebutnya, lagi kita berusia, lagi jaga ibadah kita. Ibadah apa? Ibadah salat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fawailul lil musallin." Pergi mampus kamu dengan sembahyang kamu. Allah sebut, "Fawailun." Binatang cislah kamu dengan sembahyang kamu. Bangsalah kamu dengan sembahyang kamu. Sembahyang tu Allah sebut fawailun. Neraka welah untuk sembahyang. Yang sembahyang pun masuk neraka. Yang tak sembahyang lagi 10 kali ganda masuk neraka. Kenapa sembahyang demikian? Alladzina hum an salatihim sahun. Sembahyang mereka main-main dalam sembahyang mereka. Saya nak ingatkan pada ayah-ayah saya, ibu-ibu saya, kalau kalian sudah berusia 60 tahun ke atas, kalian jangan main-main terhadap solat kan. Jangan berbuat sambil lewa solat ini, jangan. Sembahyanglah dengan penuh ketertiban. Penuh dengan kekhusyukan. Kerana orang inilah orang yang paling berjaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang yang sembahyang dia di khusyuk. Lagi sembahyang lagi khusyuk. Lagi lama salat, lagi khusyuk. Kita ni kenapa tak jadi khusyuk? Kerana dunia kita besar, akhirat kita kecil. Oleh kerana dunia tu besar, akhirat kita kecil, yang menyebabkan sembahyang kita ni, angkat takbir, Allahu Akbar. Tengah Allahu Akbar tu, mula melayang. Masuk Giant, keluar Giant. Masuk Tesco, keluar Tesco. Masuk pasar raya, keluar pasar raya. Keluar sedar-sedar bagi salam. Kenapa? Solat kita tidak menjadi solat yang indah. Jadilah solat yang indah. Sehingga kan bangun tahajud malam-malam. Dah solat. Lepas pada solat, saya nak sebut solat berjemaah. Solat fardu jaga. Jadi khusyuk. Yang kedua solat pula berjemaah. Tolong jaga berjemaah. 60 tahun ke atas, jangan tinggal solat berjemaah. Solat berjemaah ni kena jaga. Solat berjemaah yang mana tak sempat juga. Nak jaga 5 waktu tak sempat. Jagalah 2 waktu pun cukup. Jaga 2 waktu ni. Apa dia? Jaga isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Jaga yang ni. Rasulullah dah sebut dah. 2 waktu ini menunjukkan kalian menjadi orang mukmin. Kalau kita tak boleh jaga solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah, itu tanda kita di antara orang munafik. Rasulullah sebut orang munafik disukar untuk sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Kita jaga. Kita di kalangan kita. Saya biasa sebut ni, ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu masih lagi belum sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Tapi jangan sebut lagi pada suami masing-masing malam ni, jangan. Jangan pula malam ni sebut pada suami, bang, dengar tadi tak? Confirm dah abang munafik dia sebut. Jangan sebut demikian. Makan penampar tawa kita tak menegai. Jangan sebut lagi. Malam ni, mula kerja ibu-ibu, kejutkan suami masing-masing. Kejut. Bangun dekat dengan subuh, kejut suami. Bang, bangun bang. Abang pergi sembahyang subuh berjemaah bang. Subuh dah, dekat dengan subuh dah. Abang pergi bang. Abang pergi sembahyang subuh 2 rakaat je, pujuk ni. Pergilah bang. Abang sembahyang subuh berjemaah, keluarga kita keluarga mukmin. Kalau abang tak boleh jaga solat subuh berjemaah, tanda abang di kalangan kita keluarga munafik. Kejut anak-anak lelaki. Sebut pada suami kita ni, kejut isteri ni, kejut je. Suami menggeliat, tak nak bangun. Dia pejam juga mata, tak nak bangun. Dia ambilkan simuk, dia tutup mata. Kita pergi dekat dengan dia. Assalamualaikum. Ma rabbuka, kita sebut demikian.
Bangun terus tak kena gaya ni. Nak sebutnya suruh bangun. Tak nak bangun juga. Pujuk suami kita. Pujuk bang. Nangis. Kita bangun bang. 60 tahun dah hidup kita. Takkanlah Allah dah bagi peluang sebegini. Ni nak sebutnya menghadapi bencana akhir zaman. Semayang subuh berjemaah. Subuh berjemaah. Ajar pada diri kita. Kejut dengan bahasa yang lemah lembut. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Kejut suami kita. Kejut. Elok je. Bang, bangun bang. Semayang subuh berjemaah. Jangan guna bahasa yang kasar bang. Jangan. Kejut suami kita. Bangun bang. Pergi semayang subuh berjemaah. Pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Memang confirm lah pagi tu. Nak gambarkan pada kitanya. Dalam hidup kita jaga benda demikian. Kalau dah boleh jaga solat subuh berjemaah. Tolong jaga bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam. Jangan malas untuk ni dalam ibadah. Saya nak sebut dalam bab solat saja. Tolong bangun tahajud malam. Kita kata saya tak boleh bangun ustaz. Kenapa tak boleh bangun? Saya ni memang susah nak bangun. Kenapa susah nak bangun? Sebenarnya saya betul terang je dengan ustaz. Keturunan saya memang tak bangun-bangun, dia sebut demikian. Dia sebut demikian. Kita pun jawab, tak. Kalau tak boleh bangun juga, lepas pada isyak, sebelum kita tidur, semayang tahajud terus. Semayang tahajud terus. Tahajud tak semestinya mesti tidur, tidak. Kena faham benda demikian. Ramai di kalangan kita ni salah faham. Tahajud ni yang terbaik buat cara Rasulullah. Rasulullah lepas isyak, Rasulullah tidur. Kemudian Rasulullah bangun balik. Kemudian Rasulullah tidur balik. Dan Rasulullah semayang subuh balik. Itu cara Rasulullah lakukan. Tapi yang ni kita tak boleh. Orang Melayu kita ni, tidur lepas isyak, bangun, tidur balik, tak bangun-bangun. Orang kita ni tak boleh nak bangun. Dia sedar-sedar 7:30 tak kena gaya. Lalu kita ambil pendekatan yang kedua. Dalam tahajud. Pendekatan kedua bagaimana? Kita tidur, bangun dekat dengan subuh, semayang sunat 2 rakaat, kemudian kita solat subuh berjemaah. Ini di antara pendekatan yang kedua. Kalau tak boleh juga, saya ni ustaz asyik terlewat je. Lepas sebelum daripada kita tidur malam, lepas isyak, sebelum tidur malam, semayang sunat tahajud. Lepas tu tidurlah. Pada diri kita, jaga yang kedua ibadah. Dan yang ketiga, tolong jaga yang pada kita. Biasa kita sesat dekat yang tiga di sudut akhlak. Akhlak, di hujung zaman, orang kita buruk akhlak. Buruk akhlak ni di antara benda yang kita kena jaga. Buruk akhlak sehingga kan kita putus silaturahim. Tak tegur siapa kita. Tak masuk syurga kita. Bila kita mati dalam keadaan memutuskan silaturahim. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga bagi siapa yang mati dalam keadaan memutuskan silaturahim. Buruk akhlak apa dia? Mulut ni mulut. Saya biasa sebut, mulut ni lagi tua lagi kasar dia cakap. Lagi tua lagi tak terjaga. Mulut kasar. Yang kasar mulut ramai juga. Yang kasar tulisan pun ramai juga. Sekarang ni yang tulis dalam Facebook. Yang menulis mencaci maki para alim ulama. Berhati-hati dengan orang ni. Orang ni bila dia meninggal dunia, dia nak minta maaf dengan siapa? Ada di Shah Alam tak silap ni. Kerja dia seorang budak muda. Dia bangun pagi celik mata caci maki habis para alim ulama. Kerja dia maki je. Dalam Facebook ni, dia tulis, dia caci Datuk Dr. Harundin, Allah yarham. Dia kata macam-macam gaya. Pada Tok Guru, Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dia kata habis, caci maki. Satu pagi dia bangun, tersadung depan pintu, meninggal dunia terus. Umur dah tak sampai 40 tahun. Tulisan dia penuh dengan mencaci para alim ulama di wall dia. Dia nak minta maaf kat mana? Hidup dia nak pergi menuju ke mana? Orang yang jenis hidup dalam keadaan ini. Kita jaga akhlak. Tulis tulisan yang baik-baik. Ingatkan orang tentang agama. Ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Bukan kerja kita untuk nak menulis perasaan peribadi kita, tidak. Orang kita ni, dia tulis dalam Facebook ni, tulisan peribadi saja. Rugi dalam peluang yang dia ada peluang untuk berdakwah. Gunalah Facebook tersebut untuk mengajar tentang agama. Ni ambil gambar dengan isteri, letak kepala, hantuk kepala dengan isteri. Kemudian ambil gambar, update dalam Facebook.
Lepas pada update dalam Facebook, orang pun tulis so sweet, orang tulis elok je keluarga dia. Lepas tu yang lain pun tulis cia 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 dia. Tak ada kerja lah tu dia panggil. Tak ada benda yang nak tulis. Tak ada manfaat langsung. Tulis benda-benda yang ada manfaat dalam hidup kita. Ni peribadi kita. Ni akhlak kita. Lambang kepribadian yang ada pada seseorang. Yang kita kena jaga pada diri kita. Supaya kita tidak mati. Lalu mati dalam keadaan sesat sebegini. Membetulkan jalan hidup ini perlu. Di saat mana kita sebelum daripada kita mati ni, kita sentiasa ingat tentang mati. Amalan apa yang kita kena bersiap? Bersiap untuk menghadap di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan dalam keadaan persiapan kita ini menjadikan kita dekat dengan perintah Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jazak. Kepada Fadil Ustaz pada Suki kongsian tentang kepentingan untuk kita mengingati kematian dan menyebutkan tentang beberapa kesesatan yang berlaku kepada kita semualah. Dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan tadi, sesatnya kita dalam pegangan kita, sesatnya dalam ibadah dan sesatnya dalam akhlak, ini dapat kita sama-sama betulkan. Dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan, pencerahan yang disebutkan tadi itu membuka minda kita untuk kita membuat perubahan dalam hidup kita ini, insya-Allah.